Tengok ke? Tengok ke? Buka lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Zikir munajat. Kepada kawan-kawan kita yang baru, kita memang selalu sebelum mula majlis kita baca zikir munajat. Sejak dari berapa lama dah kita nak baca ni kan. Dan kita naklah ingat lebih-lebih lagi lah waktu sekarang ini kita nak kena fokus sikit. Zikir munajat ini sesuai dengan keadaan yang kita sedang alami sekarang, sesuai dengan keadaan negara kita sekarang ni, macam kalang kabut ke apa tak tahulah. Kita nak minta lah supaya Allah bagi yang benar lah, supaya Allah bagi yang benar kepada kita, ikut yang benar, ikut yang makna Allah redha, Allah suka. Ini bukanlah nak kempen, tapi memanglah kita hidup kita ni nak ke mana? Hidup kita ni nak ke mana? Kita nak kehidupan yang aman damai sampai ke akhirat, kan? Jadi maknanya dalam zikir munajat kita ini, dalam rintihan kita kepada Allah ni, kita nak minta betul-betul. Pada masa yang sama daripada zikir kita ini. Tengah melanda pula. Petunjuk kepada kita. Ustazah, kalau ujung nanti baca pasal tu wabak, Ustazah, doa wabak. Saya tak bawa pula lah. Ya ke? Ustazah dekat DI. Saya kat DI. Itulah kita tak apalah, kita doa lah. Saya ada. Kak Mun minta tolong baca doa yang wabak-wabak tu. Siapa ada? Minal wabak. Yang saya bagi. Khalisna minal wabak, khalisna minal wabak tu ada tak? Yang saya bagi dulu tu. Saya tak bawa lah selalu. Saya rasa DI ada, salah seorang pasti ada tu. Tak apalah, kemudian korang cari, minta tolong cari lah. Datin buat tak? Ada doa yang khalisna minal wabak, ada panjang sikit. Yang Ustazah bukan. Yang saya bagi slide tu, slide. InsyaAllah. Kalau siapa jumpa, bagi kat saya nanti. Kita baca di akhir nanti. Sekarang ni kita tengah kelang kabut. Semua macam Allahu Akbar. Tak tahu nak cakap. Besok dah kita bukan nak kempen, memang betul lah Ustazah kata. Besok dah dan heboh lah. Kita minta doa semua berjalan lancar Ustazah. InsyaAllah. Kawan belakang kalau tak ada, tolong bagi satu. Boleh share. Bagi kat kawan kita yang tak ada. Boleh tak? Yang lain boleh share. Ada kawan baru datang sini. Okey. Okey, sekarang kita mulakan zikir munajat ya. Istighfar, Al-Fatihah dan seterusnya. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله 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 محمد رسول 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 الله لا إله إلا الله محمد نبي 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 الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله
محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله 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 حق 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 الله الله حي 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 يا قيوم 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 الله حي دائم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أسماء الحسنى. يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار
تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب ya Qudus ya Jalil. Wahai Allah yang Maha Pemaaf, wahai yang Maha Pengampun, wahai yang Maha Penerima Taubat, wahai yang Maha Suci, yang Maha Agung. Maafkanlah kami ya Allah, ampunilah kami, terimalah taubat kami, suci dan jernihkanlah hati nurani kami daripada segala penyakit-penyakit hati, dosa dan berhala dulu. Ya Nur ya Hadi ya Haq 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 Ya Nur ya Hadi ya Haq. Wahai Allah yang Maha Pemilik, yang Maha Pemberi cahaya, yang Maha Pemberi petunjuk, yang Maha benar. Pancarkanlah cahaya petunjuk dan kebenaran serta makrifat-Mu ke dalam hati kami. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah. Wahai Allah yang Maha Pembuka, bukakan hijab antara kami dan Engkau, Ya Allah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Wahai Allah yang Maha Lembut, lembutkanlah hati-hati kami yang keras ini agar sentiasa gemetar ketika disebut nama-Mu. Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Ya Hafiz ya Muhaimin Ya Hafiz ya Muhaimin Ya Hafiz ya Muhaimin. Wahai Allah yang Maha Pemelihara lagi Maha Pelindung, peliharalah, lindungilah dan pagarilah hati-hati kami dari bisikan nafsu dan syaitan. Ya Bari, Ya Bari, Ya Bari, Ya Bari, Ya Bari. Wahai Allah yang Maha mengadakan segalanya. Anugerahkan kami kepasrahan yang sepenuhnya terhadap-Mu. Jadikanlah seluruh jiwa raga kami untuk perjuangan agama-Mu dan abdi-Mu yang sejati. Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rashid. 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 Wahai Allah yang Maha Mengetahui, yang Maha Bijaksana, yang Maha Cerdas, kurniakanlah kami ilmu ma'rifat agar kami benar-benar mengenali dan mentaati-Mu. Curahkanlah hikmah dan kebijaksanaan agar kami menjunjung segala titah perintah-Mu. Berilah perhatian-Mu dan kasih sayang-Mu dalam setiap urusan kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram.
لا إله إلا أنت ربنا يا أرحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا يا أرحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا. Wahai Allah yang maha mengasihani daripada segala yang mengasihani, yang maha bijaksana, yang maha mulia, yang maha esa. Engkaulah tempat meminta, wahai yang maha hidup, yang maha menghidupkan, yang maha berdiri sendiri, yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Tuhan kami. Layakkanlah kami, ya Allah, menjadi golongan yang berjaya di dunia dan akhirat. Terima dan berkatilah himpunan kami. Salawat syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan berkat bersalawat ke atas baginda akan menyembuhkan hati-hati, menjadi penawar dan menyehatkan tubuh badan, juga memberi kesembuhan penyakit serta mengurniakan cahaya penglihatan, dan kurniakanlah juga rahmat keberkatan dan kesejahteraan ke atas keluarga dan sahabat baginda. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami dan kami adalah hamba-Mu. Dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian dengan-Mu. Sekadar keupayaan kami. Kami berlindung dengan-Mu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan. Dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami. Dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami. Maka sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan segalanya melainkan Engkau, ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada nifak. Sucikanlah hati-hati kami daripada amalan-amalan kami daripada riya. Sucikanlah lidah-lidah kami daripada berdusta dan mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfat ain wa aslih lana sya'nana kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya rahmat-Mu kami berharap mendapatkannya. Kerana itu janganlah Engkau biarkan diri kami walau sekelip mata tanpa pertolongan atau rahmat daripada-Mu. Perbaikilah segala urusan kami. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina
فنضل وجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, lalu bimbinglah kami untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah, dan bimbinglah kami untuk menghindarinya. Janganlah dijadikan yang benar dan salah itu samar-samar bagi kami, sehingga menyebabkan kami sesat. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpahan rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Doa Rabithah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawassiq Allahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini telah berhimpun kerana mengasihimu, bertemu untuk mematuhi perintahmu, bersatu memikul beban dakwahmu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariatmu. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan antara hati-hati ini. Tunjuklah kepada hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkanlah piala hati-hati ini dengan cahaya Rabbanimu yang tidak kunjung malap. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal kepadamu. Hidup suburkanlah hati-hati dengan ma'rifat, ada pengetahuan sebenar tentangmu. Jika Engkau takdirkan kami mati, maka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada dalam perjuangan agamamu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankanlah permintaan ini. Ya Allah, restui dan sejahterakanlah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat baginda semuanya. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان في كل زمان وفي كل وقت اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, ampunilah kami, kaum mukminin, mukminat, muslimin dan muslimat. Satukanlah hati-hati kami, ya Allah. Satukanlah hati-hati kami, perbaikilah hubungan antara kami, dan menangkanlah kami ke atas musuhmu dan ke atas musuh kami. Ya Allah, muliakanlah Islam dan orang Islam. Ya Allah, hinakanlah syirik dan mereka yang syirik. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang Muslim di semua tempat, zaman dan masa. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami. Dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah yang turunkan kitab
yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka ya Allah, kalahkan mereka dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Benda tolong bagi yang ada tu. Okey. Tak bisa ambil ya. Okey. Okey, buku kita laluan mudah ke syurga tanpa hisab, tanpa azab. Kita sudah sampai kepada muka surat berapa? Muka surat 51. 51. Ya, muka surat 51. Perenggan baru tu nombor Ustazah. 1 ya. Yang bagi orang yang mencuaikan solat. Bagi orang yang mencuaikan solat, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda yang dikasihi, syukur alhamdulillah nampak semua sehat ceria. Sehat dan ceria insya-Allah. Inilah dia maknanya hasil daripada kesungguhan kita. Allah beri kekuatan kepada kita. Hasil kesungguhan kita, kita menunaikan sembahyang, kita berzikir. Mana semuanya itu kita buat dengan bersungguh-sungguh. Bukan main-main, bersungguh-sungguh dengan penuh kita memahami apa yang kita buat. Kita memahami sembahyang yang kita lakukan. Kita memahami ayat-ayat yang kita baca dalam sembahyang. Faham tak? Ayat-ayat yang dibaca dalam sembahyang. Kita dah belajar kan? Kita dah belajar, 2-3 kali dah kita belajar. Mana ayat-ayat surah lazim. Kalau boleh kita faham. Kalau boleh kita faham supaya dapat kita hadirkan hati kita dalam sembahyang kita. Contohnya, tak faham, ada yang faham, ada tak faham. Kita cubalah cari jalan untuk kita faham supaya sembahyang kita tu lebih bermakna kepada kita. Kita fahamlah segala zikir-zikir yang kita baca. Kita faham zikir ini mai pada mana, kita ambil di mana zikir ni. Mungkin daripada hadis Nabi, mungkin daripada para sahabat, amalan salafus salih, itu tak apa. Jangan kita ambil yang kadang-kadang kita tak pernah dengar pun benda tu. Kita ambil yang selalu kita dengar, kita amalkan yang selalu kita dengar, yang selalu kita lihat apa yang digunakan oleh masyarakat kita di masjid kita, imam selalu baca tu, kita tak salah duk kakau hak yang bukan-bukan tu. Kakau pula dah kata. Alamat surat tu pun, tu pilihan-pilihan tu. Di dalam 2 buku yang saya bagi kepada benda tu, saya duk kata dah selalu, bacalah yang tu. Apa ni doa al-mustajab. Mana doa-doa tu diambil daripada Al-Quran, diambil daripada hadis-hadis Nabi. Ada nota kaki di bawah tu dicatat dari mana diambil tu. Mana kita tidak ragu-ragu lagi. Satu lagi iaitu zikir berganda yang dibuat yang dibuat carian ataupun dikaji oleh seorang pengkaji daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, itu daripada Jabatan Al-Quran Sunnah. Dia baru saja meninggal. Kalau tak salah saya dalam sebulan 2 bulan yang lalu. Ini Dr. Ismail jadi benda bacalah tu, cukuplah yang tu pun. Mana zikir berganda tu. Seolah-olahnya macam kali kita sebut satu zikir tu, kalau kita ada perkataan yang disebut di situ, ada ma fis samawati wal ard. Katalah la ilaha illallah. Kita sebut la ilaha illallah tu, ada ma fis samawati wal ard. Sebanyak mana bilangan makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Banyak mana? Boleh bilang tak? Banyak tu. Mana kita baca seolah kita baca banyak tu. Sebanyak mana makhluk. Mana setiap zikir yang ada adada tu adalah
dipanggil zikir berganda. Zikir berganda. Tak tahulah nak pesan mana lagi nah. Nak pesan kat diri saya juga ni. Sama-samalah nak ingatkan kepada benda. Sebab kita ni kadang-kadang kita terlupa, tapi kita kita ralit gitu. Bila diingat, aku dah lupa ni. Mana pergi duk tahu buku tu? Hilang pergi mana tak tahu. Hilang pula dah. Nak kena buat lain pula dah. Hidang dalam simpanan. Kita ni maklumlah kan. Kita ni kalau kita simpan, kita letak kat mana, sekejap lagi lupa. Padahal duk ingatkan kat diri ni. Ingat nak diri. Letak hang kat sini tau. Lepas tu dia lupa. Tak tahu mana. Itulah kita. Jadi tak apalah. Macam mana pun kita ingat. Kita ingat. Okey. Pada kawan-kawan yang di sana juga, saya ni kadang selalu tak ada alu-aluan kan. Terus aja nak pergi masuk. Saya minta maaf lah banyak-banyak. Itu kelemahan saya kadang. Bila saya terlupa. Tadi aku tak alu-alu pun tetamu ataupun orang-orang yang ada dalam majlis. Saya minta maaf. Okey. Pada rakan-rakan yang sebelah sana tu, yang sentiasa mengikuti kita punya buku ni, dan saya pun sebut selalu bahawa saya bukanlah siapa-siapa. Saya hanya tolong baca dan tolong berilah sikit penerangan apa-apa yang saya tahu. Sebab saya ni seorang yang lemah, bukan macam orang di luar sana yang orang kata apa? Yang terkenal, yang tak. Saya sama-sama dengan bonda, cuma saya tolong baca, tolong jelaskan apa yang saya tahu. Sekadar yang saya tahu. Okey, kita baca muka surat 51 ni, iaitu bagi orang yang mencuaikan solat kan? Itu kan? Ya. Kita masih di dalam perkara yang pertama ni. Siapakah lagi yang dijanjikan syurga untuknya? Jadi sebelum ni, siapa yang Allah janjikan syurga untuk dia, ingat tak lagi? Benda ingat tak? Siapa akan Allah janji syurga untuk dia? Di dalam siapa yang Allah janjikan syurga untuk dia? Mula-mula kita nak ambil dulu kunci syurga itu kan. Kena ingat tu kunci syurga apa dia? Kita baru saja baca tadi, iaitu syahadah. Kan? Kita baca. Dah ada kunci dah ni. Kita syahadah. Banyak kita syahadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu semua syahadah kita dah buat kan. Kemudian mendirikan solat. Inilah dia. Mendirikan solat. Ini yang dijanjikan syurga untuk dia ialah orang yang menunaikan 5 rukun Islam. 5 rukun Islam, salah satunya ialah salat syahadah tadi. Kedua ialah mendirikan sembahyang. Ketiga apa? Puasa. Dalam rukun Islam tu, Puasa. Kan? Puasa, zakat, haji. Jadi maknanya kita kena halusi ni. Maknanya tak cukup. Saya nak huraikan di sini kelima-lima tu. Kita cuma ambil apa yang dirasakan sangat-sangat penting. Kemungkinan penulis ini pun dia ambil yang penting, iaitu dia cakap tentang sembahyang banyak sikit. Dia cakap tentang sembahyang. Ni kita ni duduk di dalam antara rukun Islam, iaitu sembahyang lah. Jadi dia masih dia cakap di dalam perkara sembahyang ni. Jadi dalam muka 51 ni, iaitu kita sampai kepada bagi orang yang mencuaikan solat. Tadi sebelum ini kita dah mengetahui apa makna adha'us salah, mencuaikan sembahyang.
cuaikan semayang. Macam mana yang kata cuai? Iaitu pertama, terdapat beberapa maksud frasa adha'us salah. Termasuk dalam kata cuai semayang tu, iaitu orang yang berkeyakinan bahawa solat tak wajib. Itu kita dah sebut. Dia kata solat tak wajib. Adakah orang kata solat tak wajib ni? Mungkin ada. Buat dia ringan-ringankan. Dia tak buat. Ataupun dia apa ni? Dia kata cuai lah, maknanya tak ambil berat tentang semayang. Itu adha'us salah. Kedua, dia meninggalkan solat serta tak menjaga pelaksanaannya. Tinggal gitu saja. Banyaklah manusia sekarang ni yang disebut di dalam apa kita kata ratus orang semayang. Kalau di luar sana dibuat kajian, peratus orang semayang berapa? 20% je kot. Cubalah tengok masjid. Cuba tengok masjid. Masjid begitu luas. Tapi ada apa? Ada 2 saf, 1 saf, kat sebelah perempuan setengah saf. Masjid besar. Tu. Dikatakan yang betul-betul tidak melalaikan semayang ni, tidak mencuaikan semayang ni, hanya dalam 20% saja. Itulah yang harus kita sedar. Jadi dimasukkan ini di antara yang dijemput lagi masuk syurga ialah orang yang menunaikan apa rukun Islam yang 5, yang mana di antaranya semayang. Okey. Jadi siapa lagi yang dikatakan mencuaikan, mensia-siakan solat dengan berbuat ghibah. Mensia-siakan solat dengan berbuat ghibah. Mengumpat dan riak menunjuk-nunjuk. Ghibah, sum'ah, saya sebut dah itu kan. Ni kita tak ambil berat sangat ni. Sebab bila sampai aja ke surau atas masjid tu dia. Mulut dia. Kuit kawan. Nak sembang. Nak membawang. Kita nak ingat. Bila kita masuk dalam masjid atau musalla, kita kena jagalah akhlak sebagai seorang hamba Allah. Apakah tempat tu? Kita kena buat apa di tempat tu? Banyakkan zikir. Kita baca Quran. Kalau tegur sikit-sikit tak apalah, ni sampai gawang-gawang tangan, tunjuk-tunjuk ke tu. Apa contoh ni? Tentulah ada ghibah ya, tentulah ada ghibah. Ini yang telah merosakkan amalan kita. Habis apa yang kita buat? Habis. Haba'an mansura, jadi habuk habis tak guna. Apa yang kita buat? Kita kena jaga. Ini lebih lagi kita orang perempuan ni kan. Banyak sangat dia nak cakap. Dia tak boleh tunggu dah sekejap lagi. Tunggulah sekejap lagi. Keluar pada masjid ke. Cakaplah. Ini masa tu lah. Masa orang ceramah tu, dia duduk ceramah di belakang. Ini selalu. Kat tempat-tempat yang kita selalu tengok. Dia ceramah kat belakang. Kadang-kadang sampai dapat teguran daripada ustaz. Kita duduk ceramah sini, dia duduk ceramah di belakang. Dia dapat apa? Tak dapat apa pun. Orang dengar lah. Orang kawan sebelah nak dengar. Kita pula ceramah. Duk tanya itu, tanya ini. Tunggu. Lepas habis semua ceramah ke apa, baru kita apa ni? Tanyalah apa yang kita nak tanya. Ya? Jadi itulah namanya mensia-siakan solat dengan membuat ghibah, mengumpat. Ghibah tu mengumpat. Dan riak, menunjuk-nunjuk. Riak. Tunjuk-tunjuk, menunjuk-nunjuk, tahu sajalah apa dia menunjuk-nunjuk tu kan. Mana menunjuk-nunjuk, mana kalau di tempat lain dia tak buat macam tu, kalau di apa ni, di masjid, di surau dia tunjuk dia semayang rapi, cantik, duduk, zikir banyak, nunjuk-nunjuk. Itu terpulanglah kepada hati kan. Hati kita ni. Kita sendiri tahu hati kita. Kita sendiri tahu. Kalau sekiranya ada unsur-unsur riak gitu, maka hendaklah kita cuba latih diri kita. Adik-beradik dengan riak sum'ah. Nak bagi orang dengar. Semalam kan aku bangkit tahajud tau. Aku buat tahajud bukan macam duk buat selalu.
buat berapa rakaat, berapa cakaplah, ceritalah, cerita. Tu sum'ah. Sum'ah tu daripada sim, min, ain, sami'ah tu nak bagi orang dengar. Tu saya kata, mula-mula elok dah dia buat. Elok dah dia buat. Tahajud tu dia buat elok dah. Berapa rakaat dia nak buat, dia buat elok dah. Bila dia cerita ke orang, maka dia jadi sum'ah. Mula-mula elok dah. Tak ada riak, tak ada sum'ah. Tapi once dia cerita ke orang, dah jadi sum'ah. Dia buat tu, dia buat ni. Semua dia. Saya buat tu, saya buat ni, semua saya. Tu makna sum'ah lah tu. Jadi kita nak didik tu. Buat diri kita kadang-kadang ada benda macam tu. Ada benda yang macam tu. Ada. Apa dia? Alah. Kempen lah. Sum'ah lah tu. Ni saya yang buat tu. Dulu tu saya yang buat. Sum'ah. Yang lebih baiknya biarlah orang yang cerita benda tu, bukan kita. Orang yang sifatkan kita begitu-begitu. Orang yang puji kita. Yalah. Itulah tujuan dia kan. Tujuan dia supaya orang suka dia, orang sokong dia, orang memang. Sebab Quran dah ni dia dah. Quran dah ada sebut. Lima taquluna ma la taf'alun. Lima taqulun, kenapa kamu cakap saja? Ma la taf'alun, apa yang kamu tak buat? Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah kepada orang yang bukan tak sampai syirik lah. Mana dia masuk dalam kategori orang yang tak tunai janji lah. Seperti hadis Nabi. Ayatul munafiq salasah. Tanda-tanda orang munafik tu ada 3. Iza haddasa kazaba. Bila dia bercakap, dia bohong. Ni memang banyaklah sekarang ni. Orang cakap bohong. Sebab apa? Wa iza wa'ada akhlafa. Bila dia janji, dia tak tunai janji. Wa iza atumina khana. Apabila dia diberi amanah, dia khianat. Itulah ayatul tanda orang munafik. Banyaknya lah orang munafik. Kita pun ingat-ingat, takut kita juga termasuk di dalam kategori yang Nabi kata tu. Tanda-tanda orang munafik. Meninggalkan syarat-syarat dan rukun salat itu juga termasuk orang yang mencuaikan salat. Kita tinggalkan syarat-syarat dan rukun-rukun. Habislah kalau tinggal rukun. Batal lah habis sembahyang kita kan. Kita tinggal syarat-syarat. Contohnya mungkin sunat-sunat yang patut kita buat, kita tak buat. Lalai dan setelah itu langsung tak mengerjakan solat. Lalai. Itu langsung tak kerjakan solat. Itu dimasukkan di dalam adha'us solah yang terdapat dalam hadis yang sebelum ni. Kemudian bagi orang yang mencuaikan solat ini, Allah memberi amaran. Orang cuai solat ini, Allah bagi amaran. Mana dia amaran Allah? Mereka ialah peruntuh agama. Mereka ini adalah peruntuh agama. Sebab dikatakan as-salatu imaduddin. Sembahyang itu adalah tiang agama. Tiang. Jadi kalau dia tak mereka ialah peruntuh agama. Mereka ni meruntuh agama. Kedua, mereka mendapat sebesar-besar dan sekeji-keji balak. Mereka mendapat sebesar-besar dan sekeji-keji balak. Mana dugaan daripada Allah. Malapetaka daripada Allah. Mereka mendapat besar-besar dan sekeji-keji balak. Mungkin kadang-kadang kita tak nampak dari segi lahirnya. Mungkin balak ini datang dalam keadaan tentang diri kita. Mungkin dibagi balak apa? Hati kita ni duk gelisah. Gelisah apa? Gelisah aja rasa. Tak henti-henti. Tak tenang. Mungkin
juga dia boleh termasuk di dalam ini. Yang dikatakan sebesar dan sekeji-keji bala. Okey, meninggalkan solat ialah perkara yang paling aib. Meninggalkan solat ialah perkara yang paling aib. Ada orang yang sanggup tinggalkan solat? Ada. Nak tanya sikit. Kebanyakan orang yang buat kenuri kan? Buat kenuri. Ahli rumah lah, kita kata ahli rumah. Kan sibuk nak layan tetamu. Tetamu masa yang paling pack sekali adalah apa, tengah hari tu lah. Pukul 12, 1, 2. Tu tengah banyak, tengah ramai. 2. Dah masuk waktu dah tu. Pukul 2, 3. Dia duduk main lagi. Pukul 3 lebih. Oi, kawan baik tu pada mari tu. Oi, kena apa ni? Kena layan lah kawan baik. Salam kau lah apa, saya tak tahulah kau kan. Jadi takkan tak layan kawan. Oh, layan. Tak boleh nak minta maaf. Saya hajat sikit. Mana saya berhajat sikit. Tak apa, sila. Tak pergi saya mai. Tak ada terus saja sampailah habis waktu. Itulah dikatakan adha'us salah ni. Ni adha'us salah. Tahkah kita termasuk situ? Tak tahulah. Dia buat kenuri anak dulu ni. Macam mana? Sampai sanggup tinggalkan semayang. Semayang tak boleh tinggal. Tak boleh qada. Tak boleh qada tu sebab sengaja. Tak apa. Majlis apakah majlis ni? Sebab kita boleh je tinggalkan majlis sekejap. Kita semayang lah. Itu dunia. Semua tu dunia. Majlis tu dunia. Kita nak tuntutan akhirat ni kita utamakan kan. Jadi tak boleh, mana kita kena semayang, kena pergi lari sekejap pergi semayang. Okey. Meninggalkan salat ialah perkara yang paling aib ya. Tertulis untuknya kecelakaan sejak azali. Sejak azali lagi dah tertulis. Tertulis untuknya kecelakaan sejak azali. Diseksa dengan seksaan yang sangat dahsyat. Diseksa dengan seksaan yang amat dahsyat. Kalau kita tengok di malam Isra' Mi'raj, Nabi SAW, Isra' Mi'raj dia, apa yang diperlihatkan oleh Allah SWT kepada Nabi, orang yang tak tunaikan semayang ni, lalai, acuaikan semayang ni, apa dia balasan dia? Duk ketuk kepala kat batu. Kerja dia, ketuk kepala kat batu, pecah kepala, darah keluar, tak elok balik, pecah lagi, sampailah tak tahulah bila-bila. Jadi tak takut ke tu? Tak takut. Sendiri hantuk kepala. Kan? Ya. Batas sendirilah itu balasan. Cuba kita cakap kepada anak cucu kita ya. Kalau tak semayang, ini balasannya nanti. Walaupun kita kata dia tak boleh faham, tak apa, lama-lama dia faham. Mulut kita jangan berhenti nasihat, ingatkan anak cucu kita. Okey. Rugi jual belinya kerana Allah hanya mengganjari hamba-Nya yang sempurna salatnya dengan syurga dan segala kenikmatan. Dan segala maksudnya apa yang kita buat tu rugi sajalah, rugi saja. Sebab solatnya yang sebab hamba-Nya yang sempurna solatnya. Hamba yang sempurna solat, Allah akan bagi syurga. Yang tak sempurna solat, itulah seperti tadi dikatakan diseksa dengan seksaan yang dahsyat. Okey. Menjadi orang yang panjang penyesalannya di akhirat nanti. Dalam Quran Allah tanya kan? Allah tanya kan, malaikat kan yang tanya kepada orang yang duduk dalam neraka saqar. Ma salakakum fi saqar? Dalam ayat apa saya tak ingat, dalam surah apa?
Masalakakum fi saqar. Macam mana ni kamu boleh duduk dalam neraka saqar ni? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Sebab kami ni orang yang tak semayang. Sengaja-sengaja tinggal semayang. Sengaja-sengaja tinggal semayang. Lam naku minal musallin. Walam naku nut'imul miskin. Kami tak berapa suka nak bagi makan kepada orang miskin. Masuk juga situ. Jangan kedekut. Ada kata kita sayanglah kepada orang miskin. Sebab salah satu di antara kita punya ni, hari itu masuk syurga tanpa azab, tanpa hisab ialah kita kasih, kita sayang kepada orang miskin. Iaitu dengan kita menginfak kepada mereka, bersedekah kepada mereka, beri makan kepada mereka. Sentiasa berada dalam kemurkaan Allah. Maknanya orang yang cuai semayang ni, cuai salat ni, sentiasa berada dalam kemurkaan Allah. Allah murka sentiasa. Mati dalam keadaan tidak Islam. Mati dalam keadaan tidak Islam. Sebab dia tak semayang kan. Bainal mu'min wal kafir tarkus salat. Mana beza? Antara mukmin dan kafir itu tarkus salat, meninggalkan sembahyang. Neraka jahim menjadi tempat kediamannya. Neraka hawiyah tempat dia berguling-guling. Hidup dalam laknat Allah dan jauh daripada rahmatnya, dihalau dari bumi Allah dan langitnya. Kita dalam keadaan yang macam tu, yang cuaikan salat. Dicatat atas mukanya, orang ini terkeluar daripada rahmat Allah. Dicatat pula di muka. Dan Rasulullah bersabda, aku berlepas diri daripadanya. Rasulullah lepas diri daripada orang ini. Ini orang yang meninggalkan. Tak tolonglah. Meninggalkan satu waktu solat fardu tanpa bertaubat, dicatat namanya di atas pintu neraka. Beratnya. Semua orang tengok. Allah menyediakan untuknya al-falaq, iaitu satu telaga dalam neraka Jahannam yang luasnya. Luasnya bagaimana? Itu jika burung terbang 1000 tahun pun tidak dapat melepasinya. Mana punya luasnya. Luasnya telaga dalam neraka itu. Neraka ini disediakan untuk orang yang meninggalkan solat. Khusus untuk orang yang meninggalkan solat dalam keadaan sehat tubuh badannya. Ada. Orang sehat tubuh badan ni. Sehat. Kadang-kadang Allah duga dia kan. Orang sehat ni. Allah duga dia. Allah bagilah dia stroke sekejap. Bagi dia stroke. Dia tak pergi terus. Dia stroke dulu, bagi stroke. Allah bagi dia baik balik. Dia tak ingat tu. Allah duga dia tu. Nak bagi dia ingat. Tak ingat. Dia tak letak dalam kepala dia bahawasanya itu adalah ingatan daripada Allah kepada dia. Dia tak buat semayang. Contohnya ada orang duduk rumah dia belakang masjid. Tiap-tiap waktu dengar orang azan. Sepatutnya dia pergilah. Tak pergi. Duduk kat mana? Duduk iktikaf di kedai kopi. Iktikaf di kedai roti canai. Kan? Itu macam mana? Inilah dia. Tiada agama baginya dan tidak boleh diberi kepercayaan kepadanya. Serta tidak ada bahagian untuknya daripada rahmat Allah. Mana ni? Kat mana? Nombor apa ni? 52. Oh, 52 lagi. Okey, yang nombor 15. Disediakan untuknya ghayya. Sebab ada dalam
disediakan baginya ghayya. Terdapat beberapa pendapat berkenaan dengan maksud ghayya. Ada di dalam fasawfa yalqauna ghayya dalam ayat sebelum ni, muka surat 50 tu. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan sembahyang serta menurut hawa nafsu dengan melakukan maksiat, maka mereka akan menghadapi azab dalam neraka. Ghayya tu, azab dalam neraka. Dan adalah pendapat ahli tafsir lagi tentang tafsiran ghayya ni. Kita tengok tulisan ghayya banyak ni ialah tafsir daripada al-mufassirun tentang perkataan ghayy. Menurut Wahab bin Munabbih, ahli tafsir, kalau kita baca tafsir, kita akan bertemu dengan nama ni. Wahab bin Munabbih ni, al-ghayy ialah sebatang sungai di neraka Jahannam yang sangat dalam, panas serta busuk. Cukup. Dalam, panas, busuk pula lagi. Seandainya setitik sahaja air jatuh ke bumi, nescaya hancur dan matilah semua isinya. Ni semuanya dipetik daripada pendapat mufassirun. Mungkin ahli tafsir tu pun ambil daripada hadis. Makna ghayy ni banyak. Kata Ibnu Abbas. Ni yang paling masyhur, Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas ni? Lama saya tak tanya. Siapa Ibnu Abbas? Nama dia adalah Abdullah. Dia adalah sepupu Nabi. Abbas tu bapa saudara Nabi. Ibnu Abbas ini yang selalu duduk dengan Nabi. Duduk di rumah Nabi, berlengkar. Jadi dia banyak tahulah tentang tafsir-tafsir ayat-ayat Al-Quran bila turun kepada Nabi. Dialah yang mula tahu tentang tafsiran perkataan ke atau ayat tu. Kata Ibnu Abbas, ialah salah sebuah jurang di neraka Jahannam. Ghayy ni. Sesungguhnya jurang-jurang yang lain di dalam neraka memohon perlindungan Allah daripada al-ghayy itu. Setiap hari 1000 kali kerana terlalu panasnya. Makna yang lain. Jurang-jurang yang lain yang ada dalam neraka tu minta perlindungan daripada Allah supaya terhindar daripada ghayy ini sebab dia terlalu panas. Setiap hari 100 kali minta. 1000 kali. Berapa banyak ya? Itu dahsyatnya al-ghayy. Kata Atha, al-ghayy ialah sebuah jurang di dalam neraka Jahannam yang mengalir darinya darah dan nanah. Darah dari mana? Nanah dari mana? Daripada ahli neraka lah juga. Darah dan nanah ahli neraka. Ya, itu dia dahsyatnya. Daripada Ka'ab, al-ghayy ialah sebuah jurang di dalam neraka Jahannam yang sangat dalam serta sangat panas. Di dalamnya terdapat sebuah parit anak sungai yang bernama Al-Habhab. Maka tak kala neraka Jahannam itu menjadi tenang, Allah SWT membuka parit tersebut sehingga neraka Jahannam pun kembali berkobar-kobar dengan nyalaan yang hebat. Itu dia. Semua menakutkan, menggerunkan. Kata Ad-Dhahhak, ahli tafsir juga ni, al-ghayy ialah kerugian dan kerosakan. Semua makna ni sesuai. Tidak ada kita kata percanggahan di antara satu sama lain. Okey. Ke-16 daripada nombor 15 tadi. 15 tadi dia sebut ghayy, kemudian nak terangkan kepada kita ghayy itu apa. Kemudian yang nombor 16, terhalang dari mendapat syafaat Rasulullah kecuali mereka yang bertaubat. Terhalang daripada mendapat syafaat Rasulullah. Orang yang mencuaikan sembahyang terhalang daripada mendapat syafaat Rasulullah kecuali dia
Dia yang tak semayang tu, yang cuai tu, dia bertaubat. Dia bertaubat, maknanya mungkinlah, insya-Allah lah, dia akan mendapat syafaat kalau dia bertaubat. Jangan tahu buat, bukan taubat, tahu buat. Lepas tu dia buat pula. Dia buat pula. Okey. 17, diseksa dalam neraka bersama Firaun. Siapa Firaun? Haman. Adik-beradik dia lah, Qarun dan Ubay bin Khalaf. Ni geng-geng lah. Macam tu sekali. Kita minta lindung. Kita minta lindung lah. Ya Allah, lindungilah kami daripada seksaan ini. Ke-18, ditolak ibadat puasa, sedekah, zakat dan amalan lain. Tengok, habis. Punah habis. Habaan mansura. Jadi habu habis. Tak ada apa. Dengan sebab kita cuaikan. Adha'us salah. Habis puasa kita, sedekah kita, zakat kita, semua amalan. Dilaknat di dalam Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Mana di dalam Taurat pun, Zabur pun, lebih-lebih lagi dalam Quran, makna disebut bahawa orang yang tinggal semayang itu dilaknat oleh Allah. Apa makna laknat? Kita pandai aja sebut laknat. Mela'un lah kita kata, makla'un lah, apalah kita sebut. Daripada laknat tu lah. Laknat ialah jauh daripada rahmat Allah. Jauh daripada rahmat Allah. Itu makna laknat. Jauh daripada rahmat Allah. Turun kepadanya, yang ke-20. Setiap siang dan malam, 1000 laknat. Dan 1000 murka. Serta dilaknat oleh sekalian malaikat di atas 7 petala langit dan bumi. Kan kalau kita betul-betul melakukan semayang dengan elok, iqamis salah, kan malaikat sayang kita. Malaikat sayang kita dengan sebab kita mencuaikan semayang ni. Bukan 1-2 malaikat, 1000 malaikat. Yang melaknat 1000 murka serta dilaknat oleh sekalian malaikat di atas 7 petala langit dan bumi. Tidak mendapat apa-apa bahagian dari Rasulullah. Apa-apa bahagian? Iaitulah pertolongan Rasulullah kita tak dapat, doa dan sebagainya. Serta tidak mendapat syafaat baginda. Tak dapat syafaat. Sebab kita, yang kita dambakan ialah syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tak dapat. Sebab kita mencuaikan semayang. Tidak harus diziarahi ketika sakit dan tidak diiringi jenazahnya ke kubur. Nampak begitu hina sekali. Macam tak patutlah diziarahi ketika dia sakit dan tidak diiringi jenazahnya ke kubur. Sepatutnya orang yang tak semayang, orang yang lalaikan semayang, cuaikan semayang. Memang ada pun. Buat apa tengok dia? Semayang pun tak. Kan? Tak semayang pun. Duk jadi apa? Duk jadi... Cakap macam mana? Tapi kita sebagai ni kita patut jadi hamba Allah yang selalu mengajak kepada kebaikan. Kalau apa pun kita kena dakwah, kena ajak, jom kita semayang. Jom kita semayang. Walaupun dia nak kata apa pun, pasal apa nak dosa? Pasal apa nak dosa? Sebab kita ajak kepada kebaikan. Hati kita ni ikhlas nak ajak dia. Itu terpulang kepada Allah. Kemungkinan satu ketika Allah bagi hidayah kat dia, dia teringat. Yang meninggal.
Tak payahlah kita nak sebut, kita elak ajalah kan. Kita elak ajalah. Tidak harus diziarahi ketika sakit dan tidak diiringi jenazahnya ke kubur. Tapi kita ni kadang-kadang yalah makna dia apa ni? Dia termasuk dalam orang yang adha'us salah ni. Mana yang dikatakan cuaikan solat ni, yang kita sebut tadi tu. Kalau sekali dua tak apalah. Mana tinggal dia kena taubat. Dia kena taubat, dia ganti. Tidak diberi salam ke atasnya, tidak makan minum bersamanya, tidak bersahabat dan tidak tinggal bersamanya. Kalau boleh sampai macam tu, tak payahlah bagi salam. Dan tak payah makan minum dengan dia. Tak bersahabat dan tak tinggal bersama dia. Ini makna orang yang tegar lah ni, tegar sangat ni. Walaupun diajak, dia apa, dia macam tu aja. Eloklah macam tu lah kita buat. Tinggalkan dia. Tiada agama baginya dan tidak boleh diberi kepercayaan kepadanya serta tidak ada bahagian untuknya daripada rahmat Allah. Memanglah. Kalau macam tak ada agama lah. Tak. Dia bersama orang-orang munafik di lapisan neraka yang paling bawah. Sebab ni Allah sebut di dalam Al-Quran kan. Fidarkil asfali minan nar. Orang munafik, orang kafir adalah duduk di lapisan paling bawah. Duduk di kerak, berkerak neraka lah kita kata. Dia akan menerima azab 2 kali ganda. Azab kali ganda pun dah tak kira dah dahsyat kan. Tambahlah ni 2 kali ganda. Pada hari kiamat, dia datang dalam keadaan dibelenggu kedua-dua tangannya. Ketengkuk sambil dipukul oleh malaikat. Belenggu. Dalam Al-Quran disebut belenggu dia apa? Perkataan yang disebut di dalam as-salasil wal aghlal. Salasila wal aghlal. Dalam surah apa? Surah Al-Insan ke ada kan? Al-ata 'alal insan. Ada. Ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghsaynahum fahum la yubsirun. Sebelum tu lagi. Mana dibelenggu tangan dia kan? Dibelenggu. Dibelenggu tangan. Kalau salasil tu mana diikat diikat kaki dia dengan apa tu besi lah, dengan rantai besi. Salasil tu mana rantai besi. 2 perkataan tu disebut di dalam Al-Quran. Sambil dipukul lagi oleh malaikat. Dibelenggu kedua tangan dia, ketengkuk dia sambil dipukul oleh malaikat. Malaikat pukul. Dibukakan untuknya neraka Jahanam. Kemudian dia masuk ke lapisan paling bawah di dalamnya. Dengan kepala dahulu. Seperti anak panah bersama Qarun dan Haman. Qarun dan Haman dah kat sana dah. Dia orang yang cuai, orang yang tinggal semayang ni. Mana dia akan dimasukkan ke dalam lapisan neraka yang paling bawah. Duduk bersama dengan Qarun dan Haman. Siapa Qarun? Faham kan? Orang kaya yang megah pada zaman Nabi Musa tu. Haman siapa dia? Menteri dia lah, menteri kepada Fir'aun ni. Apa ni? Orang suruhan Fir'aun jugalah. Setiap suap makanan yang masuk ke mulutnya akan berkata, laknat Allah ke atas engkau wahai seteru Allah. Engkau makan rezeki Allah, tapi engkau tidak tunaikan fardunya. Tidak tunaikan perintah. Apa yang kita makan, maka makanan itu akan melaknat kita.
Pakaian pada jasadnya ingin menjauhkan diri daripadanya sambil berkata. Sampai pakaian pun tak mau duduk dengan orang yang mencuaikan ni semayang. Sampai berkata, jika Allah mengizinkan aku akan lari daripada kamu. Sampai begitu ya. Apabila dia keluar dari rumahnya, rumah itu berdoa, pemergian kamu tidak disertai Allah, tidak dalam jagaan Allah. Maknanya tidak disertai Allah, maknanya tidak dalam jagaan Allah. Peninggalan kamu tidak diganti dan semoga engkau tidak kembali kepada keluargamu dengan selamat. Macam tu sekali doa. Dilaknat semasa hidup dan selepas matinya. Mereka yang tidak menyuruh ahli keluarganya, pekerja-pekerjanya, sahabat handainya. Ni kita buat dah ni. Sahabat handainya dan sesiapa yang berdamping dengannya supaya menunaikan solat, maka api neraka untuk mereka dinyalakan lebih awal. Semoga dilindungi Allah. Mana di sini kita doalah supaya kita dilindungi Allah. Sebab mungkin kita termasuk ni. Kerana tak buka mulut nak suruh semayang. Orang yang dekat-dekat dengan kita. Kerana mereka tergolong dalam orang yang tidak beramal dengan ilmunya. Kita ni digolongkan dalam orang yang tidak beramal dengan ilmu kita sebab kita tak suruh anak kita, cucu kita, orang yang kerja dengan kita, sekeliling kita. Berat mulut kita untuk nak katakan pergilah semayang. Allah akan turunkan bala 34 di bumi atau tempat yang penduduknya tidak mengerjakan solat seperti bala gempa bumi, ditelan bumi, halilintar dan sebagainya. Tengoklah apa yang berlaku dulu dan sekarang ni pun mana bala yang Allah turunkan. Jika orang yang solat membiarkan orang sekelilingnya tidak mengerjakan solat, bala Allah akan menimpa semua yang tinggal di tempat itu. Memanglah. Al-bala, kata hadis ke apa? Al-bala iza nazalat ammat. Bala tu kalau dia turun, kena semua. Umum semua kena. Bukan apa ni, terpilih. Makna kena kepada orang yang dipilih saja. Tidak. Jika seorang yang solat dalam peristiwa Isra' Mi'raj, ini sebut tadi kot, Rasulullah diperlihatkan satu kaum sedang memecahkan kepala mereka dengan batu berkali-kali dengan kuat. Setiap kali kepala mereka pecah, Allah menggantikannya dengan yang baru. Lantas mereka memecahkan semula dan peristiwa ini berlaku berulang kali. 37. Menyediakan neraka wail. Neraka wail. Wailul musallin. Untuk orang yang menunda solat sehingga habis waktunya. Ini pun banyak berlaku. Anak muda kita, cucu kita. Menunda, suka tunda. Okey? Orang yang menunda solat sehingga habis waktunya, kecuali jika dia bertaubat. Dia kena taubat. Neraka wail ialah satu gunung di dalam neraka. Wail, satu gaung. Satu gaung di dalam neraka Jahannam yang jika ditolak bukit ke dalamnya, nescaya bukit itu hancur kerana tersangat panas. Tu. Gaung. Kalau gunung ditolak masuk dalam tu, hancur gunung. Bagi orang yang meringan-ringankan solat, disediakan untuknya 15 siksaan. 6 di dunia, 3 ketika menemui ajal, dan 3 ketika di dalam kubur, dan 3 lagi ketika bertemu Allah. Orang yang meringan-ringankan solat. Ringan-ringankan solat. 6 siksaan di dunia. Dihilangkan berkat umur dia. Berkat umur dia dihilangkan. Sebab apa? Kalau dia buat apa pun, mana tidak memberi apa faedah pada dia. Kalau dia buat amalan baik pun, amalan baik itu akan hancur. Haba'an mansura. Tak guna sebab dia meringan-ringankan dan mencuaikan solat. Dihapus tanda orang yang soleh daripada wajahnya. Tak tahulah tanda orang soleh ni macam mana. Ada tu ke? Ada hitam tu ke? Simahum fi wujuhihim min asaris sujud.
Dihapuskan tanda orang saleh daripada wajahnya. Mungkin ini kalau orang dia nampak orang tu macam muka dia berseri. Kalau dia nampak tanda tertempek macam tu tak? Dia nampak macam tengok pada dia kita rasa lega, rasa senang macam tu. Simahum fi wujuhihim. Dihapuskan tanda orang yang soleh daripada wajah. Dihapuskan pahala bagi semua amalan yang lain. Hapuskan semua, berapa kali disebut ni? Dihapuskan pahala bagi semua amalan yang lain. Sebab dia sesuaikan semayang. Mana? Amalan yang lain semua hapus. Doanya tidak diangkat ke langit. Mana ditolak doa dia. Terus kita aduk gaduh lah. Apalah doa dah lama dah. Tak dapat macam yang di doa. Kemungkinan inilah. Salah satunya sebab kita cuai semayang. Tiada bahagian untuknya daripada doa orang-orang yang soleh. Tiada bahagian untuknya daripada doa orang-orang soleh. Kalau orang-orang soleh berdoa, dia tak dapat. Keluar rohnya dari jasad tanpa iman. Roh keluar dari jasad tanpa iman. Itu adalah 6 seksaan di dunia. 6 seksaan di dunia. 3 seksaan ketika menemui ajal. Mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, mati dalam keadaan sangat dahaga. Dan jika diberi minum seluruh air laut pun tidak mencukupi, tidak hilang dahaganya. Sampai begitu sekali disifatkan. Mana dia dalam keadaan hina, keadaan lapar dan dalam keadaan dahaga. Seolah-olah kalau diberi minum pun makna diberi minum seluruh air laut pun dia rasa tak cukup. Mana tak hilang dahaga dia. Itu seksaan ketika menemui ajal. 3 seksaan ketika dalam kubur. Disempitkan kuburnya sehingga berselisih tulang rusuk. Itu. Apa dipanggil? Himpitan kubur. Himpitan kubur. Semua orang akan kena himpitan kubur ni. Kuat dengan tak kuat saja. Dinyalakan api di dalam kuburnya. Dia berbalik-balik di atas bara api siang dan malam. Mana dalam kubur lagi. Dinyalakan api. Dibelit oleh ular. Asy-syuja'ul aqra'. Mana nama dia? Ular tu. Syuja'ul aqra'. Dia diseksa oleh ular tersebut mengikut kadar dosanya meninggalkan solat. Okay. 3 seksaan ketika bertemu Tuhan. Apabila langit terbelah hari kiamat, malaikat datang kepadanya dengan membawa rantai besi sepanjang 70 hasta, maka dibelenggukan pada tengkuknya. Kemudian rantai itu dimasukkan ke dalam mulutnya dan dikeluarkan melalui duburnya. Sambil malaikat itu menyeru, inilah balasan mereka yang mensia-siakan segala fardu Allah. Kata Ibnu Abbas, jika satu halaqah, mata rantai dipanggil halaqah, daripada rantai itu jatuh ke bumi, nescaya bumi hangus. Satu je rantai jatuh, bumi semua hangus. Punya apa ni? Panasnya ya. Allah tidak akan memandangnya, tidak disucikan, tidak diampunkan dosanya. Mana Allah macam buat tak tahu je, tak rasa kasihan belas kepada dia, tak memandangnya, tidak disucikan, tidak diampunkan dosa dia. Baginya azab yang amat pedih. Itu tiga seksaan ketika bertemu dengan Allah. Na'udzubillah min zalik. Orang yang pertama dihitamkan mukanya pada hari kiamat ialah mereka yang meninggalkan solat. Orang dah kenal dah ni, hitam muka ni. Hitam muka ni orang tinggal solat lah ni. Seperti mana orang yang bahu dia sengit sebelah. Bahu sengit sebelah tanda apa? Orang tak berlaku adil kepada isteri. Nak kahwin ramai. Tapi tidak berlaku adil. Wasyaqquhu ma'il. Pada kata
Ni bahu ni jadi sengit. Oh, faham dah, tahu dah orang ni. Orang ni adalah orang yang tidak berlaku adil kepada isteri dia. Tengok. Dia punya bahu sengit sebelah. Okey. Di dalam neraka ada satu gaul yang diberi nama lam-lam. Macam ya lam-lam macam ni. Kan? Mana lam-lam saja. Di dalamnya ada beberapa ekor ular sebesar tengkok unta. Tengok sajalah tengkok unta besar mana. Panjangnya sebulan perjalanan. Allahu Akbar, panjang mana ni? Sepanjang sebulan perjalanan. Ular itu mematuk orang yang meninggalkan solat, lalu mengelegakkan racunnya ke dalam tubuh orang itu selama 70 tahun, kemudian hancur dagingnya. Ya Allah ya Rabbi, takutnya ya Allah. Allahu Akbar. Begitulah beratnya hukuman yang dikenakan bagi orang yang sepatutnya menunaikan solat tetapi telah mencuaikannya, dan dengan tidak disedarinya dia telah merobohkan tiang agama yang sepatutnya didukung olehnya dan menyamakan tarafnya sama dengan orang kafir. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam golongan ini. Sebaliknya tergolong dalam kalangan orang yang melaksanakan solat fardu dan disempurnakan lagi dengan solat-solat sunat. Ingat tu, mana bukan solat fardu saja, kita juga sempurnakan lagi dengan solat-solat sunat. Yang kita dah belajar macam-macam tu kan, solat yang macam-macam, zikir-zikir kita untuk menampung apa-apa kekurangan dalam solat fardu tersebut. Berkaitan dengan ini, Nabi bersabda, "Man shalla fi yaumin wa lailatin sintai asyrata raka'atan bunya lahu baitun fil jannah arba'an qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'da al-ma'rib wa raka'ataini ba'da al-'isya wa raka'ataini qabla salatil fajr." Ini hadis Rasulullah nak menyatakan sembahyang sunat rawatib tu. Kita dapat 12 rakaat. Barang siapa yang menunaikan salat pada satu hari dan satu malam sebanyak 12 rakaat, sunat lah ni, akan dibinakan untuknya sebuah rumah di syurga. Bunia lahu baitun fil jannah. Dibina untuknya sebuah rumah di syurga. 4 rakaat sebelum zuhur. Itu makna dia nak uraikan rakaat-rakaat tu. Ni dalam segini macam-macam lah. Orang kata 4 rakaat sebelum, 4 rakaat sesudah, orang kata 4 rakaat sebelum, 2 rakaat. Itu makna bolehlah kita buat. Sebab ada dalam hadis yang 4 rakaat selepas pun ada disebut dalam hadis. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, sudah zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, dan 2 rakaat sebelum salat fajar. Itu tidak termasuk dalam muakkad lah. Mana tidak termasuk. Mana boleh kita buat. Boleh. Boleh. Mana kita jangan banyak-banyak khilaf dalam perkara ni. Sebab ada hadis yang kita boleh buat 4 rakaat pun malah kita boleh buat sebelum asar kita boleh buat. Buat je lah. Kalau kita daya buat. Kalau boleh kita cukupkan seperti mana hadis kata ni 12 rakaat. Cukupkan solat sunat rawatib tu 12 rakaat. Satu hari 12 rakaat. Ya. Jadi tentang khilaf-khilaf tu tak payah sebut-sebut lah. Mana siapa nak buatlah. Sebab ada disebut dalam hadis. Kan? Jadi kita kata maghrib. Orang tak buat sebelum maghrib. Ada yang buat. Boleh buat. Kita nak buatlah. Lebih lagi baik. Adapun yang dimaksudkan dengan 12 rakaat ialah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepasnya, dan 6. 2 rakaat selepas maghrib, 8. 2 rakaat selepas isyak, 10. Dan 2 rakaat sebelum subuh. Tu. Dapatlah kita 12. Oh, ada lagi yang disebut tentang tu kita boleh buat. Tidak ada masalahnya. Dalam sepotong hadis riwayat Bukhari, Nabi bersabda, barang siapa solat 4 rakaat sebelum solat zuhur dan 4 rakaat lagi sesudahnya. Ini, tengok ni, hadis Bukhari juga. Nescaya Allah mengharamkannya daripada api neraka. Ini 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Kita boleh buat. Mana siapa yang nak elak daripada api neraka, buat ni.
Satu hadis lagi menyebut bahawa 2 rakaat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala yang ada di dalamnya. Ini selalu kita dengar. Khairum ma fid dunya khairum fid dunya wa ma fiha. Sembahyang sunat subuh tu 2 rakaat. Ma min 'abdin yusalli fi baitin muslim bi ruku'in namin wa sujudin bi ruku'in tammin wa sujudin tam illa wajabat lahul jannah bila hisab. Tiada seorang hamba Allah yang salat di dalam rumahnya dalam keadaan bergelap dengan menyempurnakan rukuk dan sujudnya, melainkan wajib baginya masuk syurga tanpa hisab. Demikianlah hakikat salat dalam kehidupan seorang mukmin. Sebagai penutup, terlalu hebat ganjaran Allah kepada mereka yang menjaga solat dan terlalu dahsyat kemurkaan dan azabnya kepada mereka yang memudah-mudahkan solat. Apatah lagi kepada mereka yang tidak menunaikan solat, sehingga disabdakan oleh Rasulullah, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus solat, yang saya sebut tadi. Beza antara seorang yang beriman dengan seorang yang kafir ialah meninggalkan solat. Beza. Sampai begitu sekali berat dia. Tinggal solat, nampaklah dia ni jelas sebagai seorang yang kufur. Dan sabda baginda lagi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka ialah solat. Siapa meninggalkannya maka dia adalah kafir. Berat sembahyang. Okey. Kita habis sekat tu sampai kepada muka surat 59 kan, tentang salah satu daripada rukun Islam, itu tentang solat, sangat dititik beratkan sehingga kan dikupas dengan begitu banyak sekali sampai kepada muka surat 59. Dan tajuk yang akan datang kita simpanlah untuk hari Jumaat akan datang, iaitu kedua ialah isteri yang menunaikan hak suami. Dia adalah di antara yang dijanjikan syurga untuknya. Isteri yang menunaikan hak suami. Berat ni kita ni, no? Tak ada pula kata suami ni. Tak ada pula. Oh, bunda terlepas dah. Semua. Bunda kata kami terlepas dah. Kami tak ada ustazah. Tak ada lagi. Isteri yang menunaikan hak suami. Yang kita nak tengok nanti pada hak mereka. Hak suami kita apa ada hak? Bukan kita tak ada hak. Sama-sama kita ada hak dan kita ada tanggungjawab ke atas mereka. Mereka pun begitu. Mereka ada hak dan mereka ada tanggungjawab. Jadi kita nak tengoklah macam mana. Selamatlah benda nah. Selamatlah. Alhamdulillah. Dulu kena ingat. Jadi kita akan pergi kepada tu. Yang kedua, isteri yang menunaikan hak suami. Kemudian mereka yang berakhlak baik. Kita nak kena hurai ni satu ni. Yalah. Kurang kita akhlak macam mana. Tutup aib saudara dia apa semua kan. Sampailah perkara yang ke-9. Baikkan kecil diganjarkan syurga. Kita nak tengok ada amalan-amalan yang saja yang kita remehkan. Hanya dia mendapat balasan syurga. Kita nak tengoklah amalan yang macam mana. Sikit aja kerja dia, tapi kita selalu kita buat tak tahu ya. Buat dah aja. Dah lembut. Itu membawa kita pada mendapat pahala daripada Allah. Okey? Ada apa kita nak kongsikan bersama? Apa kita nak kongsikan? Tak sihat. Cik Timah apa? Ada nak kongsi ke? Ada nak kongsi siapa nak kongsikan kan nak pergi sembang Jumaat Sembang Jumaat Oi, dah panjang lebar Ustazah.
Ada panjang lebar syarah dia. Panjang lebar tu ni. Hari ni terkedu semua orang bila Banyak. buat solat. Memang terkedu lah. Terkedu lah. Syarah dia Zaman banyak. dulu kan, kalau Hmm. dengar cerita azab-azab ni kan, nak kencing berak pun takut. Sampai macam tu kan. So budak-budak lah. Pada tu jawab semula. Ya. Allah Akbar. Banyak. Okey lah. Kalau tak ada, tak ada. Kita doa lah nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إنا نستودعك ما علمتنا فارجع إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, simpankanlah apa yang kami pelajari pada hari ini dan kembalikanlah ia kepada kami ketika memerlukannya dan janganlah golongkan kami di kalangan orang yang lupa. Okay, hari ini saya nak baca Asma'ul Husna Nur, ya Nur. Ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim. Allahumma ja'al lana nuran fi qulubina wa nuran fi quburina wa nuran fi asma'ina wa nuran fi absarina wa nuran fi ash'arina wa nuran fi basharina wa nuran fi lihamina ونورا في دمائنا ونورا في عظامنا ونورا من بين أيدينا ونورا من خلفنا ونورا عن يميننا ونورا عن شمالنا ونورا من فوقنا ونورا من تحتنا اللهم زدنا نورا وأعطنا واجعل لنا نورا اللهم اجعل لنا وارزقنا وارفعنا وانفعنا بنور إيمانك وبنور إسلامك وبنور إحسانك وبنور معرفتك وبنور توحيدك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل لنا وارزقنا وارفعنا وانفعنا بنور شريعتك وبنور طريقتك وبنور حقيقتك وبنور معرفتك وبنور وحدانيتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل لنا وارزقنا وارفعنا وانفعنا بنور مغفرتك وبنور معونتك وبنور كرمتك وبنور إرخصك وبنور معجزاتك وبنور رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل لنا وارزقنا وارفعنا وانفعنا بنور أفعالك وبنور أسمائك وبنور صفاتك وبنور ذاتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل لنا وارزقنا وارفعنا وانفعنا بنور خلفائك وبنور سلطانك وبنور ملوكك وبنور رؤسائك وبنور زعمائك وبنور أئمتك وبنور علمائك وبنور أوليائك وبنور أنبيائك وبنور رسلك وبنور محمدك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hati kami, cahaya di dalam kubur kami, cahaya di dalam pendengaran kami, cahaya di dalam penglihatan kami, cahaya pada rambut kami, cahaya pada kulit kami, cahaya pada darah kami, cahaya pada daging kami, cahaya pada tulang belulang kami, dan cahaya di antara kedua tangan kami, cahaya dari belakang kami, cahaya dari sebelah kanan kami, dan cahaya dari sebelah kiri kami. Cahaya dari atas kami dan cahaya dari bawah kami. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami cahaya. Berilah kami cahaya dan jadikanlah untuk kami cahaya. Ya Allah, kurniakan, berilah rezeki. Tinggikan dan manfaatkan diri kami dengan cahaya iman-Mu, cahaya Islam-Mu, cahaya ihsan-Mu, cahaya ma'rifatmu dan cahaya tauhid-mu dengan kasih sayang. Wahai Zat yang Maha Pengasih, ya Allah, kurniakan, berikan rezeki, tinggikan dan manfaatkan pada kami dengan cahaya syariat-mu.
tarikatmu, cahaya hakikatmu, cahaya ma'rifatmu dan cahaya keesaanmu dengan kasih sayangmu. Wahai Zat yang Maha Pengasih, ya Allah, kurniakan, berilah rezeki, tinggikan dan manfaatkan kepada kami dengan cahaya pengampunanmu, cahaya pertolonganmu, cahaya kemuliaanmu, cahaya irkhasmu, cahaya mukjizatmu dan cahaya rahmatmu dengan kasih sayang. Wahai Zat yang Maha Pengasih, ya Allah, kurniakan, berikanlah rezeki, tinggikan dan manfaatkan kami dengan cahaya perbuatanmu, cahaya namamu, cahaya sifat-sifatmu dan cahaya zatmu dengan kasih sayangmu. Wahai Zat yang Maha Pengasih, ya Allah, kurniakan, berikan rezeki, tinggikan, manfaatkan pada kami dengan cahaya para khalifahmu, cahaya para sultanmu, cahaya para rajamu dan cahaya para pemimpinmu, cahaya para zu'ama'mu, cahaya para imammu, cahaya para ulamamu, cahaya para walimu, cahaya para nabimu, cahaya para rasulmu dan cahaya Muhammadmu dengan kasih sayang. Wahai Zat yang Maha Pengasih, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah dosa kami. Sungguhnya Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu. Doa tadi mana? Doa tadi mana? Doa untuk ni. Khalisna minal waba. Kak Mun suruh baca doa untuk bapak tu kan. Khalifna minal wabah. Siti. Ustazah pergi rumah ni nampak dua. Jangan jealous. Okey, doa. Ini ada doa ni, doa untuk kita ni lepas daripada wabak ni. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika ya mu'min ya muhaimin ya qarib ya aziz khalisna minal waba. Ya Allah, ya aman ya aman ya aman ya aziz la yudam ya qayyum la yanam khalisna minal waba. Ya Allah, ya aman ya aman ya aman ya jabbar ya ghaffar ya sattar khalisna minal waba. Ya Allah, lepaskanlah kami daripada wabak ini ya Allah. Selamatkanlah kami daripada wabak ini ya Allah. Ya Allah, al-aman, al-aman, al-aman. Ya zal ni'matis sabighah wa zal karamatis zahirah wa ya zal hujjatil balighah. Khalisna minal wabak. Ya Allah, al-aman, al-aman, al-aman. Ya qaimu la yazul, ya zakiru la yansa, ya baqi la yafna. Khalisna minal wabak. Ya Allah, al-aman, al-aman, al-aman. Ya hayyu ya hayyun la yamut, ya samad la yat'am, ya ghaniyyu la yaftaqir. Khalisna minal waba. Ya Allah, al-aman, al-aman. Ya man huwa fi sultanihi qawi, ya man huwa fi zatihi qawi, ya arhamu min kulli rahim, ya a'lamu min kulli alim. Khalisna minal waba. Ya Allah, al-aman, al-aman, al-aman. Ilaihi yahrubul asun, ya man alaihi yatawakkalul mutawakkilun, ya man ilaihi yalja'ul laji'un, ya man ilaihi yafza'ul muznibun. Khalisna minal waba. Ya Allah, al-aman, al-aman, al-aman. Nas'aluka bi asma'ika ya alimu ya daimu ya hakimu ya sabur ya wadud ya syakur. Khalisna minal waba. Ya Allah, al-aman, al-aman, al-aman. Ya khaliqan nur, ya nuran nur qabla kulli nur, ya nur ba'da kulli nur, ya nur fawqa kulli nur, ya nur kullan nur. Khalisna minal waba. Ya Allah, al-aman, al-aman, al-aman. Ya sami'u ya badi'u ya rafi'u ya wasi'u ya hafiz, ya muqitu ya mujib. Khalisna minal waba. Ya Allah, al-aman, al-aman, al-aman. Ya arhamar rahimin. Khalisna minal waba. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, lepaskanlah kami. Ya Allah, ya Allah, al-aman, al-aman. Wahai yang Maha Mengasihani daripada segala yang mengasihani, selamatkanlah kami daripada wabak ini dengan rahmat-Mu. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada wabak ini dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada wabak ini dengan rahmat-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim.